Lihi kurnian hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaih, muka surat 171. Ertinya, erti kalam Arab. Baik, ertinya yakni erti kata-kata yang disebut oleh Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala ni. Panjang kata-kata dia, maksudnya ada ertinya. Maka bahawasanya apabila engkau tilik kepada yang dikarang akan dia oleh beberapa imam yang mempunyai agama, yakni kata Al-Haddad, kalau kita perhatikan kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama, yakni golongan alim ulama, beberapa kitab yang memberi manfaat itu, yakni kitab yang dikarang oleh ulama, yang mana kitab mereka ini kitab yang disebut sebagai kitab yang memberi manfaat, maka iaitu tiada engkau lihat akan sesuatu daripadanya itu yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada beberapa kitab Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Syekh Al-Haddad ni, kalau kita perhati kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang mengandungi ataupun yang membahaskan tentang ilmu yang memberi manfaat ni, nescaya kata Syekh Haddad, kita akan mendapati bahawa tidak ada kitab yang bersifat mencakupi, menghimpunkan ni, merangkumi. Maksud kita tu dalam tu banyak perkara, mencakupi banyak perkara. Jadi kalau kita perhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, maka kita akan dapati bahawa kitab yang dianggap sangat mencakupi atau lebih mencakupi perkara-perkara yang dikehendaki itu, maka kitab karya ataupun kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali lah antara yang terkedepan dalam perkara ni. Syekh nak kau begitu. Nak tengok, kalau kita perhati kitab-kitab yang tulis tu, maka kita tidak akan temui sesuatu yang melebihi kitab Al-Imam Al-Ghazali dari segi dia mencakupi. Kitab Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Jadi antara kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitu kitab suhur dia lah, Ihya Ulumuddin. Kitab ni kitab besar. Dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, antara yang ditulis oleh Imam Ghazali juga, kitab yang namanya Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini kitab yang agak sederhana, sutir je kitab ni. Dan kitab Minhajul Abidin. Ini kitab ini masyhur di kalangan guru-guru agama di Malaysia ni, di Terengganu dan di Nusantara. Kitab ni agak masyhur sikit. Dan orang yang belajar tasawuf zaman dulu, antara kitab yang menjadi bahan pengajian mereka ni adalah kitab Minhajul Abidin, selain daripada kitab Hikam. Ni di Nusantara ni, dua kitab ni lah yang paling suhur sekali bagi orang yang nak mempelajari ilmu tasawuf, iaitu kitab Hikam dan kitab Minhaj Al-Abidin. Ada lagi kitab-kitab lain, tapi berbanding dua ni, inilah suhur sekali. Jadi kitab Minhajul Abidin ini taklah besar sangat, sutir je, lebih kurang Al-Arba'in, lebih kurang kitab Al-Arba'in juga. Dan kitab Bidayatul Hidayah, ini kitab tak besar lah, kitab kecil sikit.
Dan sekalian ini, yakni semua kitab-kitab itu mengetahui akan dia oleh orang yang ta'ammul. Ta'ammul ni perhati akan dia. Yakni kitab-kitab ni semua kitab-kitab ni orang yang perhati, orang yang meneliti, orang yang membaca, mengaji kitab ni, dia akan dapat, dia akan tahu perkara ni. Yakni orang yang sungguh-sungguh membicarakan dia. Yakni dia mengaji sungguh kitab ni, dia buat kajian sungguh, dia mengaji, dia buat penelitian secara bersungguh-sungguh. Dan orang yang sungguh-sungguh membanyakkan menilik di dalam segala kitab itu. Yakni dia bukan saja dia mengaji, tapi dia buat penelitian, dia buat satu perincian lagi. Kata orang, dia tengok kalau dia tengok kitab-kitab tadi tu, dia tengok dalam bentuk yang bersungguh-sungguh dan agak mendalam. Jadi sesiapa yang membuat penelitian terhadap kitab-kitab Imam Ghazali ni, dia akan mendapati apa yang disebut oleh Syekh Al-Haddad tadi tu, bahawa semacam tidak ada tandingan lagi dari segi kitab yang mencakupi ataupun yang merangkumi ilmu-ilmu yang memberi manfaat, kata Syekh Al-Haddad. Yani orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh membicarakan dia, membahaskannya, menelitinya, mengkajinya, membacanya. Dan orang yang sungguh-sungguh membaikkan menilik di dalam segala kitab itu daripada orang yang ahlul haq. Itu dia, telakah tu dia. Daripada orang yang ahlul haq dan orang yang insaf. Yakni orang yang membuat pendidikan, orang yang mengkaji kitab Imam Ghazali tadi tu, dia kaji, dia baca, dia buat penelitian, yang mana mereka ini adalah ahlul haq. Ahlul haq ini orang yang sama ada nak cari kebenaran ataupun memang orang yang berpegang kepada prinsip-prinsip kebenaran. Dan orang yang insaf. Insaf ni bahasa Arab dengan bahasa kita lain sikit. Bahasa kita insaf ni sedar. Bahasa Arab ni, insaf ni dia tidak ta'assub. Itu insaf dalam bahasa Arab. Yakni dia menilai sesuatu itu menurut pertimbangan yang betul, tidak terpengaruh dengan fanatik atau keta'assuban terhadap sesuatu perkara. Itu panggil insaf dalam istilah tasawuf. Jadi kalau nilai satu perkara, dia tengok atas data lah, faktanya apa, datanya apa, lalu dia buat kesimpulan. Itu panggil orang yang insaf. Kita kadang-kadang kalau kita ada sikap ta'assub fanatik lain sikit. Kadang-kadang kita akan pilih apa-apa yang menjadi kecenderungan kita je. Mana-mana pendapat yang lain sikit, kita kadang-kadang kita tutup. Itu bukan gaya ahlul haq. Ahlul haq ni dia ada pendirian dia sendiri. Dia ada pilihan pendapat dia, tapi sebelum dia buat pilihan tu, dia akan bentangkan ke semua atau hampir ke semua pendapat-pendapat, huraian-huraian yang berkait. Sama ada hak menyokong dia ke, hak tak menyokong dia. Dia akan tengok belaka. Baru dia buat penelitian, dia buat keputusan menurut apa yang dirasa senang untuk diterima ataupun cenderung hati dia situ. Itu panggil ahlul haq. Jadi dia memutuskan sesuatu setelah meneliti banyak perkara. Adapun muta'assib ni, ahli fanatik ta'assub ni, dia akan pilih mana-mana hak yang sesuai dengan hak dia nak kata je. Mana-mana pendapat lain, dalil lain hak tak siku dengan dia, dia akan abaikan. Bahkan kadang-kadang dia tutup, sengaja dia tutup. Ini sikap orang yang ta'assub. Jadi ulama-ulama kita dulu sikapnya munsif. Dia akan tengok keseluruhan dalil, baru dia putuskan. Yani orang yang adil, yang sebenar-benar mengetahui akan dia. Dijelaskan di sini, iaitu orang yang insaf ni artinya adil. Adil maksudnya tadilah yang menilai dengan saksama berdasarkan kepada fakta dan data. Dan orang yang mempunyai mata hati, yang melihat akan sebenar-benarnya,
Demikian juga orang yang memiliki pandangan mata hati. Pandangan mata hati ni kadang-kadang bermanfaat juga dalam memilih sesuatu pandangan. Perlu. Kenapa kita ni bertaklid kepada imam-imam mujtahidin? Kenapa agaknya? Pertama sekali, dari segi kemampuan ilmu mereka tu, mereka memiliki tahap kemampuan ilmu yang agak tinggi untuk merumuskan, membahaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan membuat rumusan, kesimpulan. Jadi imam mujtahidin memiliki kepakaran, kemahiran, memiliki kelayakan yang diiktiraf. Sebab tu kita ikut dia, kita ikut Imam Syafi'i. Sebab dipercayai, diyakini kemampuan dia tu, sudah teruji kelayakan dia tu untuk membahaskan dalil-dalil dan membuat rumusan, kesimpulan tu. Kita hari ni mungkin tak sampai ke tahap tu. Yang ni kesimpulan yang kita buat ni mungkin tidak melihat pada semua aspek. Mujtahid ni dia buat keputusan setelah dia bedah habis, setelah dia kaji hampir ke semua dalil-dalil yang sampai ke dia mengenai perkara itu, dan yang berkait, sama ada berkait cara dekat atau cara jauh. Satu sebab. Ada sebab yang kedua. Sebab yang kedua ni kadang-kadang jarang orang tengok sikit. Kebanyakannya orang tengok dari segi aspek kelayakan tu, dan memang itu patutlah, itu asasnya. Aspek yang kedua yang jarang kita perhatikan, aspek ketakwaan dan kewarakan. Imam-imam mujtahid ini selain daripada kelayakan dia tu, tapi dia sendiri orang yang warok. Orang yang warok ni orang yang zuhud, orang yang takwa, yang mana hati dia tu ada kejernihan. Jadi kalau dipilih satu pendapat, diyakini pendapat itu dilihat lebih teguh, lebih dipercayai dan lebih diyakini. Itu maksudnya. Hari ni aspek kedua ni orang tak tengok sangat. Orang tengok kelayakan. Kelayakan itu pun kelayakan pada tarikh hari ni lah. Dan yang mempunyai mata hati yang melihat akan sebenar-benarnya. Jadi ulama-ulama dulu ni beri pedoman kepada kita bahawa faktor pandangan mata hati ni perlu ambil kira juga. Perlu ambil kira. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i seperti yang disebut oleh Imam Ghazali mengambil kira benda ni. Macam mana tu? Imam Ghazali sebut dalam Ihya, Imam Syafi'i ni kalau dia berdepan dengan beberapa pilihan dari segi pendapat dalam sesuatu perkara, masalah-masalah ijtihadiyah ni, masalah yang tidak ada dalil yang sahih dan soreh, sehingga perkara itu menjadi maidan ikhtilaf di antara ulama. Jadi sekiranya dia mendapati ada beberapa pandangan dalam sesuatu perkara ni, nak pilih hak mana sah, apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i? Beberapa pilihan tu dianggap dalam lengkungan pandangan yang betul belaka, tapi hak mana sah antara yang lebih tepat ni. Sekiranya berlaku daki macam tu, apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i? Dia akan pergi cari seorang yang nama Syaiban Ar-Ra'i. Dia ni ahli tasawuf, orang ahli zuhud, ahli taqwa, tapi bukan alim sangat. Tapi taklah bodoh, taklah jahil. Cuma orang tak kenal kealiman dia tu. Jadi Imam Syafi'i akan bentangkan pendapat-pendapat tadi tu kepada Syaiban, dan dia tengok Syaiban pilih pendapat mana, yang tu yang diambil. Yang tu yang diambil. Sebab apa? Kerana hak tadi tu dari segi pendapat-pendapat tu itu atas kelayakan, kealiman. Tapi bila dah selesai juga masih ada pilihan-pilihan hak mana ni, dia akan kepada yang kedua, tengok kezuhudan. Yakni orang yang hatinya bersih, tengok orang ini dia pilih pendapat mana. Kerana menurut mereka ni, orang-orang seperti ini dia akan pilih pendapat yang tidak menurut kemahuan nafsu mereka. Jadi rupanya ulama dulu ambil kira dalam perkara-perkara tertentu. Dalam perkara-perkara tertentu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Tanyalah hatimu,
Tapi bukan tanya membuta tuli. Dalam kes-kes tertentu yang tidak ada dalil yang terang, yang jelas dan sebagainya, pada ada waktu-waktunya kena tanya teruk hati, dalam keadaan hati kita tidak terpengaruh dengan kemahuan-kemahuan pribadi kita. Istafti qalbaka, tanya hatimu. Wa in aftakal muftun, sekalipun orang memberi pandangan begitu begini, dalam kes macam tu kau tanya hatimu sendiri. Ada waktunya, ada keadaannya, ada perkaranya boleh kita rujuk. Adapun perkara yang sudah ada dalil tabeng, jelas dah, tu dia nak tanya hatilah. Memang jelas perkara tu terang, dalilnya sahih dan soreh, terang dan nyata. Tu tak main lah. Tak main, tanya hati. Ini perkara yang keliru, yang tak jelas, ada beberapa pendapat pada kita macam mana. Nak pakai manusia, dua-dua ni ada pendapat, ada dalil belaka, tapi ada kelainan. Dalam keadaan kita ni, hak mana yang kita rasa lebih sesuai, ada waktunya. Yang melihat akan sebenar-benarnya di dalam agamanya, yakni yang melihat kepada agama dengan pandangan yang dipercayai lebih tepat, lebih dekat dengan kebenaran. Dan tiada mungkir akan dia tidak mengingkari perkara ini, melainkan orang yang kurang akal, orang yang ingkar terhadap perkara yang disebutkan tadi tu. Kata Syekh Al-Haddad ni tak akan ingkar hakikat ni. Hakikat pun dia bahawa karya-karya Imam Ghazali ni memang mengandungi ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan di antara kitab-kitab yang dianggap mencakupi, merangkumi dalam bab tu. Jadi kata Syekh Al-Haddad bahawa orang tak akan ingkar hakikat tu kecuali orang yang kurang akal. Orang yang akalnya kurang ni lah dia akan tolak benda ni. Dia tak akan terima hakikat tadi. Hakikat bahawa kitab-kitab Imam Ghazali antara kitab yang terbaik, yang mencakupi ilmu yang memberi manfaat. Itu maksudnya. Lagi jahil, kurang akal, jahil, kalau ada orang mengingkari hakikat tadi tu. Atau ulama rasmi, yakni ulama yang mengetahui ilmu zahir juga. Atau kemungkinan juga dia ulama. Kalau dia jahil tadi, kurang akal tadi, tak apalah, dia tak dapat nak terima hakikat tu sebab kerana memang dia tak ada ilmu. Tapi di kalangan ulama pun mungkin ada juga yang tak dapat terima hakikat tadi tu. Tapi ulama yang macam mana? Kata Syekh Al-Haddad, iaitu ulama rasmi. Maksud ulama rasmi di sini iaitu ulama yang hanya mengetahui ilmu zahir semata-mata. Dia hanya tahu ilmu-ilmu yang bersifat syariah yang zahir, tapi tidak ada ilmu tentang masalah-masalah kerohanian ataupun tasawuf dan sebagainya. Padahal ia jahil akan ilmu yang batin. Dia tak ada ilmu tentang ilmu batin, iaitu ilmu tasawuf atau ilmu tarekat. Jahil akan ilmu yang batin. Baik, sungguhnya telah terpedaya dirinya itu. Kata Syekh Al-Haddad, mereka ini terpedaya. Kecong atau kecong. Dan lupa ia daripada negeri akhirat yang tempat kembalinya itu. Bahkan mereka ini, kata Al-Haddad, orang yang agak lupa kepada perjalanan hidup menuju kepada kematian. Maksudnya kalau dia ni memiliki ilmu syariat yang zahir saja, dia tak ada ilmu batin, ilmu tasawuf dan sebagainya, galiknya akan jadi macam itulah. Hati banyak ghaflah, banyak lupa, banyak lalai. Itu maksud lupa ia daripada negeri akhirat yang tempat kembalinya itu. Tak teringat ke mati, tak teringat kepada kehidupan lepas mati, tak ada perkiraan tu. Sebab apa? Kerana ilmu yang dimiliki itu hanya ilmu syariah yang zahir. Ilmu tasawuf yang mengajarkan orang supaya bersikap tawaduk, supaya ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat, waktu tu tak ada mana dalam hati dia. Itu maksud Syekh sebagai ulama rasmi.
Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami, petunjuk kami, memberi ilham akan kami, petunjuk kami. Jadi mudah-mudahan didoakanlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ni petunjuk dan memelihara ia akan kami daripada segala kejahatan diri kami. Demikian juga berdoa, Syekh ni berdoa supaya Allah Ta'ala lindungi kita ni daripada kejahatan hawa nafsu kita sendiri dan daripada segala kejahatan amal kami. Mudah-mudahan kita dilindungi juga daripada amalan-amalan buruk yang kita lakukan, terpelihara sehingga tak terbuat perbuatan buruk. Dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah Ta'ala. Yakni tak ada daya upaya, tak ada daya nak buat kebaikan, tak ada daya nak meninggalkan kejahatan kecuali dengan Allah. Yakni dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan kudrat dan iradatnya dan seumpamanya. Selesai situ. Baik. Dan kata Maulana Al-Arif Billah, Al-Arifu Billahi As-Sayyid Al-Syarif Abdullah Muhammad Ibnu Ali Ba'alawi Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Hadrami ni merujuk kepada Hadramaut lah. Sekarang ni Yaman lah, di daerah Hadramaut tu. Jadi tempat ni sejak dari dulu memang telah melahirkan sejumlah alim ulama yang hebat-hebat lah, terutamanya dari kalangan zuriat keturunan keluarga Nabi, Sayyid dan seumpamanya banyak. Dan tempat kita pun keluarga-keluarga mereka ni datang banyak mari daripada arah tu, daripada negeri Yaman. Dan kita pernah sampai ke tempat tu sekali. Nak pergi ke tempat tu memang lalu kok curang-curang gunung lah. Curang-curang gunung yang sangat apa ni, kalau zaman dulu tu, kalau kita fikir zaman dulu tu perjalanan yang sangat susah lah. Kita dengan moden kenderaan ada pun kita rasa kesusahan lalu tempat tu. Baik, apa katanya? I'lam ya akhi, in kunta tatlubul khalasa, in kunta tatlubul khalasa li nafsika fa'alaika bi talabil ilmi nafi wal amali bihi fa innahu al kutub wa alayhi al madar wal khairu kulluhu fi talabil ilmi nafi wal amali bihi wal ilmu nafi'u huwal mawdu'u fi kutubil Ghazali khasatan wa huwal bidayatu wal ihya wa ghairuhuma min kutubil Ghazali khasatan fa'alaika biha fa inna fiha al khaira kullahu wa man lam yasma'ha wa man lam yuzakir fiha fahuwa maghrurun wa man yarghabu anha falaysa bihubbil akhirah wa alayka bi kitabi bidayatil hidayah wa hafiz 'alayha kulla yawmin fa innaha afdalu laka min jami'il azkari wa hiya fardun 'alayka wa usika 'ala qira'atiha mimman zahiruhu al-khair wa man yuhibbuha aw yarghabu fiha fa innaha turshiduka ila al-khairi insyaallah taala. Baik, apa maksud kata-kata Syekh Al-Hadrami ni, Syekh Ba'alawi Al-Hadrami ni? Artinya, ketahui olehmu, hai saudaraku juga, hai saudaraku, jika ada engkau berkehendak, yakni sekiranya engkau menghendaki menuntut akan melepaskan bagi dirimu, yakni sekiranya kita ni nak keselamatan,
nak pelepasang bagi diri kita ni daripada terpedaya, supaya kita ni terlepas, terselamat daripada terkena penyakit terpedaya dan tertipu ni. Kalau kita nak gitu, apa yang patut kita buat? Dan daripada kejahatan, supaya terlepas daripada kejahatan-kejahatan. Baik, maka lazimkan olehmu, kata Syekh Ba'alawi Al-Hadrami, lazimkan olehmu dengan menuntut akan ilmu yang memberi manfaat. Hendaklah kau belajar ilmu yang memberi manfaat. Itu kunci besar dia. Kalau kita nak cari keselamatan hidup dunia sampai akhirat kita selamat, kata Syekh Ba'alawi Al-Hadrami ni, hendaklah belajar ilmu yang memberi manfaat. Baik, ilmu apa yang memberi manfaat ni? Tengok. Di dalam dunia dan di dalam akhirat, ilmu memberi manfaat, dunia manfaat, akhirat pun bermanfaat. Dan lazimkan olehmu mengamalkan dengan dia. Yakni setelah itu hendaklah kau amalkan ilmu yang memberi manfaat tu. Maka bahawasanya iaitulah kutub. Maka itu dinamakan kutub. Kalau kutub ni kalau ngisar, dulu ada ngisar ni. Apa ni ngisar tepung? Tengah dia tu, tempat pusat putaran tu panggil kutub. Pusat putaran. Dan atasnya peredaran segala agama. Dia seumpama teras lah. Yani ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya itu seumpama teras. Dan peredaran segala kebajikan, yakni tempat timbulnya segala kebajikan, segala urusan agama, itulah tempat belega dia, tempat mesin, itulah sebagai terah dia. Bahasa mudahnya teras. Terah kepada agama dan terah kepada segala kebaikan. Baik, bermula segala kebajikan itu, yakni segala kebaikan itu, sekaliannya di dalam menuntut akan ilmu yang memberi manfaat. Yakni segala kebaikan itu, kata Syekh Ba'alawi Al-Hadrami, segala kebaikan itu di mana tempatnya? Yakni dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat dan mengamalkan dia. Itu ibarat macam teras kepada agama, teras kepada kebaikan. Belajar ilmu memberi manfaat. Baik, bermula ilmu yang memberi manfaat itu, baik, ilmu apa yang ilmu yang memberi manfaat ni? Iaitu tertaruh dan tersimpan dalam segala kitab Imam Al-Ghazali. Kata Syekh Ba'alawi ni, bahawa ilmu yang memberi manfaat tu ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Tapi hari ni kitab Imam Ghazali lah yang dikritik hebat. Terutamanya kitab Ihya, antara kitab besar Imam Ghazali, dan antara sudut kritikannya dikatakan banyak hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif itulah antara poin yang digunakan oleh orang yang suka mengkritik kitab Ihya. Dari segi dikata ada dalam tu banyak hadis-hadis dhaif. Jadi ulama-ulama sudah menjelaskan persoalan ni lah. Secara mudahnya, kalau kita nak jelaskan sikit secara ringkas, hadis dhaif tu dalam masalah amalan, terutamanya fadailul amal, boleh, tak ada masalah melibatkan hadis dhaif. Masalah fadailul amal. Yang kedua, secara ringkas ialah Imam Ghazali mendatangkan hadis-hadis yang dinilai oleh orang sebagai dhaif itu bukan sebagai teras. Dia hanya sebagai penyokong saja, pengukuh saja. Itu cara Imam Ghazali tulis. Dia tulis kitab dimulai dengan dalil-dalil yang kuat dulu dengan ayat Al-Quran, hadis, lepas tu baru diselect. Dia tepek dengan dalil-dalil yang lemah. Tapi orang yang tidak senang dengan Al-Ghazali mengkritik bahagian tu, dia kata banyak hadis, padahal tu bahagian nepek je. Tapi orang hak tak suka je, dia tak sebut benda tu, dia kabur poin itu je. Tersimpan dalam segala kitab Imam Al-Ghazali
yang tertentu iaitu di dalam Bidayatul Hidayah, antaranya kitab Bidayah Al-Hidayah, dan di dalam Ihya Ulumuddin. Ini kitab besar. Bidayah Hidayah tu kecil, Ihya Ulumuddin ni kitab besar. Dan yang lain daripada keduanya. Ini dua yang disebut, Bidayatul Hidayah dan Ihya. Tapi Imam Ghazali memiliki sejumlah kitab yang banyak lagi lah. Ada kitab yang umum, ada kitab yang mencakupi, ada kitab yang khusus pun ada Imam Ghazali tulis. Khusus ni maksudnya untuk orang-orang tertentu je boleh mengkaji ataupun boleh membahaskannya. Antaranya Al-Madnunu bihi ala ghairi ahli. Nama kitab pun pelik dah. Yang ni yang dilarang membacanya atau mengkajinya kepada orang yang bukan ahlinya. Nama kitab gitu dah. Boleh. Lakabunya ada. Imam Ghazali tulis benda macam tu. Lain daripada keduanya itu, daripada segala kitab Imam Al-Ghazali yang tertentu itu. Baik. Maka lazimkan atas dirimu dengan dia, kata Syekh Ba'alawi, hendaklah kamu membiasakan dirimu dengan kitab-kitab ni. Hendaklah kamu belajar kitab ni, fahami kitab tu, ambil ilmu daripadanya dan cuba mengamalkannya. Maka bahawasanya di dalamnya itu sekalian kebajikan, yakni dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali ni banyak kebajikan-kebajikannya. Dan barang siapa tiada mendengar akan dia, yakni sesiapa yang dak mengambil ilmu daripadanya, sama ada dengan antara dengan cara mendengar pengajarannya tu, dan tiada muzakarah ataupun membuat kajian bahasan tentang kitab tu, muzakarah di dalamnya, iaitu terpedaya. Orang tu ghaliknya ataupun dekat dengan, terkena dengan penyakit terpedaya. Anak kabarnya kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali itu menurut Syekh Ba'alawi Al-Hadrami ni sangat banyak mengandungi ilmu yang bermanfaat, sehingga kalau ada orang tak mengaji kitab ni, meninggalkannya, tak jauh orang ni terkena tertipu. Tu kata dia. Dan barang siapa tiada gemar mengamalkan ilmu yang di dalamnya itu, sesiapa yang tak ada kecenderungan, kesukaan, keinginan untuk mengamalkan ilmu yang ada dalam kitab tu, maka iaitu alamat orang yang tiada kasih akan akhirat. Tu tanda orang tu, tanda dia ni tak ada perasaan kasih kepada akhirat, tak kuat, tak ada kecenderungan tinggi. Kasih ni kecenderungan yang tinggi kepada akhirat. Antara tandanya, kata Syekh Ba'alawi, iaitu dia tak ada kecenderungan untuk mengamalkan isi apa yang ada dalam kitab-kitab Ghazali itu. Baik. Dan lazimkan olehmu atas dirimu itu dengan menghafaz atas kitab Bidayatul Hidayah. Siapa kata Syekh ni disuruh hafal kitab Bidayatul Hidayah. Ingat tak kita dulu, orang tua kita dulu suhur dengan nama Syahadat Tokku. Orang dulu baca, hari ni orang tak baca. Capur dengan orang kata bid'ah itu bid'ah ni, capur belaka. Malah pun ada, tak erti pun ada. Orang ni pula kata bid'ah sadak zaman Nabi, akhir kali capur, tinggal belaka. Zaman dulu orang tua kita dulu buat wirid sebenarnya Syahadat Tauku ni sebenarnya mengandungi akidah iman, hak asah. Cuma dikumpulkan menjadi suatu perkataan yang dinamakan Syahadat Tauku. Jadi supaya akidah keimanan kita ni mari sama, hadir sama, sehingga dijadikan wirid, sebut semua. Itu huraian kepada kalimah syahadat. Apa panggil Syahadat Tauku? Cuma itu cara ulama supaya mengajar kita, cara supaya apa, nak jaga ingatan dan kefahaman kita terhadap akidah-akidah yang menjadi pegangan kita. Memang zaman Nabi tak ada lah orang buat gitu, memang tak ada sungguh lah. Tapi dia dianggap sebagai cara supaya kita tahu apa yang patut menjadi pegangan kita, iaitu pengertian kepada kalimah syahadat dan isi kandungan dia tu, supaya kita teringat semua sampai bila-bila, asah kepada iman kita. Itu yang terkandung dalam syahadat. Tapi hari ni kita tak dengar dah lah.
Kecuali kalau ada orang amal pun amal secara seorang-seorang gitu. Tapi kalau dulu kita ingat sama arwah tok kita dulu, sejik-sejik subuh-subuh hidup baca, mengingatkan kita kepada akidah keimanan kita. Itu je. Menghafaz kitab Bidayatul Hidayah pada tiap-tiap hari. Disuruh supaya benda ni pada tiap-tiap hari. Maka bahawasanya iaitu terlebih afdal bagimu itu daripada beberapa zikir. Dilihat dari satu segi, itulah yang lebih baik bagi kita berbanding dengan beberapa jenis zikir. Dari satu sudut lah. Kerana apa yang terkandung dalam kitab Bidayatul Hidayah ni merupakan inti kepada iman kita. Disuruh supaya sebut semua, seolah kita peringat diri kita kepada hakikat-hakikat iman yang perlu kita yakini. Itu memang perkara yang utama lah. Dan iaitu fardu atasmu sebagai satu kemestian. Sebab apa? Sebab kandungan dia itu adalah tentang dasar-dasar iman. Dan aku, yakni Syekh Ba'alawi tadi, Al-Hadrami itu berpesan akan dikau atas melazimkan membaca akan dia. Dia pesan supaya biasakan diri dengan membaca kitab itu. Daripada seorang yang zahirnya itu berbuat kebajikan. Supaya kita mengaji, baca kitab ni daripada orang-orang guru-guru yang nampak padanya itu orang baik, orang soleh. Dan daripada orang yang kasih akan dia. Demikian juga orang yang ada sifat kasih kepadanya, bukan membantahnya atau membencinya. Dan daripada orang yang gemar mengamalkan barang yang di dalamnya. Jadi dia pesan, hendaklah kita ni mengaji kitab tadi tu pertama sekali dengan orang yang kita nampak ada tanda-tanda kesolehan, kebaikan. Kemudian orang tu sendiri dia suka benda tu. Dan dia suka juga mengamalkan apa yang ada dalam kitab tu. Hari ni terbalik sikit. Ada orang dia mengajar satu kitab, dia sendiri dak wahai kitab tu. Tapi dia mengajar kitab tu tujuan nak kabur bahagian-bahagian yang pada pandangan dia dah overmolek. Gitu pula hari ni. Ada trend tu hari ni. Dia baca kitab kalangan ulama. Tapi tujuannya nak kabur lubang-lubang hak nyakit menurut pandangan dia tentang kitab tu. Ini sangat berbahaya. Maka bahawasanya ialah menunjukkan akan dikau kepada berbuat kebajikan insya-Allah taala. Jadi orang yang bersifat seperti tadi tu insya-Allah akan tunjuk kepada kita kepada arah kepada kebaikan menerusi kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi. Baik, dan kata Syekh Husain Bafaqih rahimahullahu taala, "Ilam anna kutubal Ghazali tudawi min sumumil ghaflah." Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan ini sebagai kuliah penutup sebelum Ramadan lah. Jadi insya-Allah kalau dipanjangkan umur, diberi kesempatan, kita akan bersambung selepas Ramadan pula lah. Jadi sempurna dengan kita nak menyambut Ramadan ni, pertama sekali saya nak minta maaf kalau ada apa-apa kesilapan atas kata-kata yang secara tak sengaja terkena kepada seseorang atau siapa saja dengan contoh-contoh yang tidak disengajakan. Minta maaf mereka lah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada kali ini dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.